الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnati ila yaumiddin. Alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama sekali sama-sama kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita dapat bangun pagi, kemudian kita mendahului Allah Subhanahu wa taala dengan beribadat di masjid ataupun di rumah Allah Subhanahu wa taala. Di mana yang saya selalu sebut betapa besarnya orang yang sentiasa ikat hati dia dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Di mana antara ranking ataupun senara orang-orang yang akan duduk di bawah naungan Arash pada hari kiamat ialah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, iaitu orang yang hati dia sentiasa bertamatan dengan umat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tuan-tuan semua, insya-Allah teman biasa pada pagi ini kita akan dengar satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini adalah panduan yang Allah Subhanahu wa taala bagi kita lah, supaya kita dapat mengurus kehidupan kita ni mengikut panduan ataupun acuan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu semua kita alhamdulillah ummah yang dibekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panduan. Dalam kehidupan dunia ni kita ada matlamat sebagai hamba, sebagai khalifah Allah taala. Kemudian dalam menguruskan kehidupan tentu semua kita bukan hanya sekadar bergantung pada akal kita. Kita diberi panduan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurus kehidupan kita ni, menjalani kehidupan sebagai seorang hamba yang terbaik. Kita dibekalkan dengan dua perkara. Pertama sekali ialah Al-Quranul Karim, yang kedua ialah sunnah ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dua perkara ni tentu semua antara perkara penting yang dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam haji yang terakhir yang Nabi lakukan. Dalam khutbah yang panjang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut di padang Arafah, supaya kita benar-benar pegang kepada dua panduan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan bersabda, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abadan, kitabullah wa sunnati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, aku tinggal kepada kamu dua perkara, dan sekiranya kamu pegang sungguh-sungguh dua perkara ini, maka kamu akan tidak akan disesatkan selama-lamanya. Iaitu pertama sekali ialah Al-Quranul Karim, yang kedua ialah hadis ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah tentu semua yang kita rasa syukur pada Allah Taala lah, sebab kita dapat panduan yang begitu bernilai, panduan yang begitu baik yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat mengurus kehidupan kita lah, supaya kehidupan kita ni mengikut landasan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang lain mungkin tak ada berparti dalam ajaran lain, tuan-tuan semua tak ada semana Al-Quran, semana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba tengok apa yang dia berlaku dalam dunia yang tidak beriman kepada Allah taala. Dia menguruskan kehidupan dia adalah mengikut nafsu kadang-kadang, atau mengikut undang-undang yang dibuat oleh dia orang sendiri. Tapi kita dapat menguruskan kehidupan kita ni mengikut panduan yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, di mana Tuhan tahu apa dia ni keperluan manusia, Tuhan tahu maslahat yang akan berlaku pada manusia. Sebab itulah kita yakin bahawa panduan yang kita pegang sekarang adalah panduan yang cukup-cukup akan beri kebahagiaan dan beri kebaikan kepada kita. Untuk pagi ini tuan-tuan semua, saya nak pilih satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim,
daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala, di mana adalah hadis ni ada yang lebih kepada apa dia ni berlomba-lomba untuk buat ketaatan atau melakukan kebaikan. Daripada an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna shauqin 'ala at-tariqi fa akharahu fa syakara Allahu lahu fa ghafara lahu thumma qala asy-syuhada' khamsatun al-mat'un al-mabtun wal ghariq wa sahibul hadami wasyahidu fi sabilillah. Wa qala law ya'lamu an-nas ma fi an-nida'i was-saffil awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu lastahmu alayhi walau ya'lamuna ma fi at-tahjir lastabaqu ilayhi walau ya'lamuna ma fil 'atamati was-subhi la atawhuma walau habwan. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis ini tentu semua dikongsi oleh satu orang sahabat yang tidak asing lagi, iaitu satu orang sahabat nama dia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan banyak kali tuan-tuan semua saya cerita tentang peribadi ni, antara peribadi yang sangat berjasa dalam sejarah ataupun dalam keilmuan Islam lah. Di mana dia adalah sahabat yang banyak riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia duduk sekejap dengan Nabi kalau banding dengan sahabat lain. Dikatakan dia duduk sekitar 3 tahun atau 4 tahun lah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dengan kesungguhan dia, dengan semangat dia kan berada di masjid di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tumpuan sepenuhnya kepada ilmu dan kepada pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan dia adalah antara sahabat yang paling banyak riwayat hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma tuan-tuan semua, saya nak sebut sikit tentang sifat tawaduk yang ada pada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Okay, cerita sebelum ni saya sebut banyak dah, cuma saya nak ambil sikit di mana sikap tawaduk yang ditunjuk oleh Abu Hurairah ni kita dapati sepanjang hidup dia memang begitulah. Dan saya nak ambil satu ucapan dia terakhir sebelum dia meninggal dunia, di mana ucapan ini menggambar kepada kita bahawa tawaduknya para sahabat radhiyallahu taala. Mengikut riwayat mengatakan, katanya saat-saat dia nak meninggal dunia, kemudian dia menangis. Dia tinggal satu ucapan, dia ada ucapan dicatat dalam sejarah tuan-tuan semua. Kata dia, amma inni la abki ala dunyakum hadhihi walakinni abki li bu'di safari wa qillati zadi. Kata dia, orang tengok dia menangis saat-saat akhir sebelum dia meninggal dunia. Kemudian dia kata sebenarnya dia sebut satu kalimah apabila orang tanya dia kenapa kau menangis. Maka di antara kalimah yang dia sebut dan dia catat dalam sejarah tuan-tuan semua, dan kalimah ni kita baca sampai sekarang ni. Kata dia, tuan-tuan semua, saya menangis sebenarnya bukan kerana dunia, bukan saya nak tinggal dunia tak, bukan saya cinta saya kepada dunia tak, tapi saya menangis kerana dua perkara lah. Yang pertama sekali, kata dia, lepas ni aku akan musafir yang begitu jauh. Kalau dunia ni musafir, keberadaan saya dalam dunia adalah masa yang terhad. Tapi lepas ni kata dia, saya akan musafir yang begitu jauh. Yang kedua pula ialah dia rasa dia masih kurang lagi di segi bekalan dia untuk bermusafir. Itulah tuan-tuan semua, cuba tengok ini satu satu bentuk tawaduknya para sahabat radhiyallahu taala. Walaupun dia segi tuan-tuan semua, kalau kita perhatilah tak ada sahabat ni macam kita lah. Dari segi perhambaan dia kepada Allah Ta'ala memang begitu hebat. Abu Hurairah sendiri tuan-tuan semua, kalau kita perhati kepada kehidupan dia lah, dia boleh berhidup pada waktu malam. Dia mana luar biasa, tak seperti mana orang lain lah. Kalau mengikut orang yang berpengalaman dengan dia, orang yang pernah dia didatangi oleh Abu Hurairah dan tidur bersama, tuan-tuan semua, dia dapati di antara benda yang dia kongsi bagaimana kuatnya ibadat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala dalam masa dia waktu malam lah. Dia boleh bagi waktu malam dengan 3 perkara. Ataupun mata lain maknanya waktu malam ni dia berkongsi beribadat dengan keluarga dia. Dan antaranya dia bangun, lepas tu dia bangun sendiri, kemudian gerak pula isteri dia, anak dia dan sebagainya. Begitulah budaya yang berlaku pada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Sehingga orang boleh
Orang boleh catat inilah satu kelakuan yang menjadi satu kelakuan dan istiqamah yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala. Sebelum kita tengok benda lain, tuan-tuan semua, benda tu dah cukup menggambar kepada kita bagaimana dekatnya para sahabat radhiyallahu taala anhum, bagaimana dia bina perhambaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya walaupun gitu, tuan-tuan semua, walaupun apa dia ni kehebatan macam tu, itulah satu perasaan pertama sekali sebagai hamba Allah taala, yang kedua perasaan tawaduknya mereka. Tawaduknya keletahan daripada ucapan yang saya sebut tadilah, bimbang dia, takut dia berdepan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia rasa kurang, dia rasa apa dia ni kekurangan yang berlaku dari segi persiapan dia. Sebab itulah kita rasa kata-kata macam ni sebagai tazkirah kepada kita lah. Kita ni banyak lagi sebenarnya kalau banding dengan Abu Hurairah radhiyallahu taala. Tuan-tuan semua, kalau kita perhati kepada hadis ni lah, hadis ni lebih kepada tajuk dia adalah berkaitan dengan berlomba-lomba untuk buat kebaikan. Kita adalah Islam ni, tuan-tuan semua, kita ada satu sifat dia panggil apa dia ni, al-mubadarah ilal khairat. Sifat ni adalah sifat yang sepatut ada pada kita lah. Orang Islam ni memang di antara tabiat dia adalah dia segera untuk buat kebaikan. Sebab tu kalau kita tengok kejayaan para sahabat radhiyallahu taala anhum, di mana antara sifat dia orang ialah apa ni, fastabiqul khairat, iaitu orang yang sentiasa berlomba-lomba untuk buat kebajikan. Sebagai contohnya, saya pernah sebut cerita sebelum ni, Abu Hurairah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala apabila ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu pagi lagi, Nabi tanya siapa puasa hari ni, maka Sayyidina Abu Bakar kat tanya, siapa beri makan kepada orang miskin pada pagi ni? Sayyidina Abu Bakar kat tanya. Kemudian siapa yang ziarah orang sakit hari ni? Sayyidina Abu Bakar kat tanya. Kemudian siapa yang ziarah orang mati hari ni? Sayyidina Abu Bakar kat tanya. Pagi hari dah dia, tuan-tuan semua, bagaimana apa dia ni kesungguhan dia untuk melaksanakan apa dia ketaatan ataupun dipanggil segera untuk melakukan kebaikan. Sebab apa, tuan-tuan semua, orang Islam dia faham maknanya kebaikan yang dibuat walaupun kecil macam mana sekalipun dia akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benda ni adalah saham, benda ni adalah catatan-catatan yang dia akan dapat bila dia kembali kepada hari akhirat. Itulah dia orang sungguh sangat untuk melaksanakan kebajikan. Dia tak fikir walaupun tu benda kecil, tapi asalkan benda tu kebaikan, dia akan segera melakukan. Dalam hadis yang saya baca ni adalah hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala. Kata dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kongsi kepada kita lah, di mana cerita ni diambil daripada Abi Hurairah, dia kongsi untuk kita, di mana peristiwa ni memang dia dengar daripada ataupun dia ambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada satu orang, bainama rajulun yamshi bi tariqin, ada satu orang semasa dia berjalan di muka bumi, dia jalan-jalan, dia dapati ada rating ataupun ada duri tengah jalan. Dia jalan-jalan macam itulah kita dalam hidup kita. Kadang-kadang kita jalan ada benda-benda tengah jalan, kadang-kadang dia boleh ganggu orang lain sebagainya. Dia jalan-jalan, tuan-tuan semua, dia jalan tiba-tiba jumpa apa dia ni, rating ni memang menyusahkan orang lah. Rating apa ni ataupun daripada apa dia panggil duri-duri gitulah tengah jalan, kemudian dia buat. Cuba tengok tuan-tuan semua dalam hadis ni, pada hari ni kira beberapa hadis kadang orang jalan, orang perlu kepada apa dia ni, perlu pada segera dan sebagainya. Tapi dia jalan tu kerana cinta dia pada kebaikan. Dia buat barang-barang tu, fa akharahu, dia buat benda-benda yang menyakiti di tengah jalan tu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa syakarallahu lahu faghfarlah. Allah Taala terima kasih ke dia. Bukan sekadar terima kasih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala ampun dosa dia. Begitulah tuan-tuan semua, seorang Islam dia rasa perlu sangat kepada benda-benda gini. Yang pertama sekali ialah apa dia nak penghargaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan orang ni tak perlu sangat, tak perlu pun tak apa, tapi dia nak bagaimana penghormatan, penghargaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua pula, apabila Allah Taala menghargai ni, tuan-tuan semua, antara benda yang dia akan dapat ialah keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita cuba tengok dalam hadis ni, walaupun kita nampak benda tu benda biasa ya. Bukan mari zikir, bukan mari sembahyang ke apa, tak, hanya sekadar buat benda-benda yang menyakiti di tengah jalan. Sampai peringkat Nabi kata, fa syakara, Allah Taala terima kasih dia.
Bukan tok ngulu terima kasih ni, bukan tok email, tapi terima kasih ni ada datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun kata lain penghargaan yang begitu besar. Walaupun benda tu benda kecil kan, tapi Allah Taala nilai begitu besar di sisi dia. Kemudian faghfaralah, Allah Taala pun dosa dia. Itulah tuan-tuan semua, di mana yang kita dengar semua lah, kita nak kalau boleh dalam kehidupan kita ni, gapo-gapo saja yang boleh berikan ampunan kepada kita, kita cuba ikhtiar supaya lakukan dalam kehidupan dunia. Sebab kita ni boleh sebut manusia ni dosa banyak. Ya, kita pun tak say mana bawa dosa-dosa ni apa dia lepas daripada kita mati. Maka inilah ruang-ruang tuan-tuan semua yang diajar dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta benda-benda gini pun kita diminta supaya cakna, dan insya-Allah orang ini akan dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang lain yang selalu kita dengar lah, antara amalan yang dikira sebagai sedekah ialah imatatul adza anit tariq. Dan di antara amalan yang Allah Taala nilai sebagai pahala sedekah adalah antaranya kita buat benda-benda yang menyakiti di tengah-tengah jalan. Maknanya kita faham daripada hadis ni enggak, orang-orang yang sengaja letak barang-barang gitu memang tak betul sakit lah. Ya, sebab itulah tuan-tuan semua, kalau kita nak letak gapo-gapo depan jalan kita, jangan menyusahkan orang lah. Okay. Ni kadang-kadang mati orang kis tak gapo depan tengah jalan, kadang-kadang menyusahkan orang dan sebagainya. Sebab itulah maknanya kita orang Islam ni ada satu sifat dia panggil tidak menyusahkan orang. Inilah tuan-tuan semua satu sifat yang kita tengok orang malam ni, pagi ni, bagaimana Rasulullah SAW cerita kepada kita, Allah Ta'ala menghargai orang yang berjasa walaupun sikit dari segi pandangan manusia, tapi dia adalah cukup besar nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Nabi sebut lagi, Nabi kata summa qal, kemudian Nabi SAW sabda asyuhada khamsatun. Nabi cerita lagi, Nabi kata di sana ada 5 jenis golongan orang mati syahid. Dianggap sebagai syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni ada 5 golongan. Di mana yang kita dah belajar sebelum ni lah. Syahid ni ada 2. Ada syahid dunia, ada syahid akhirat, ada 3 lah. Ada syahid dunia, yang kedua kita panggil syahid akhirat, yang ketiga syahid dunia dan akhirat. Di sana ada kategori manusia tuan-tuan semua yang Allah Ta'ala nilai dia sebagai orang yang syahid. Sini dia sebut 5 lah. 4 daripadanya kita panggil syahid akhirat. Syahid akhirat ni makna dia kalau dia mati dalam kehidupan dunia, dia mandi kapal macam biasalah. Tapi dia ada akhirat, dia dinilai sebagai orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Ada syahid akhirat, maknanya syahid dunia dan akhirat. Dunia lagi dia kalau syahid dunia, tengok dunia saja ya, tapi akhirat Allah tak nilai pada juga. Kan? Ada setengah orang pergi jual di jalan Allah Ta'ala, tapi dia mati syahid, tapi Tuhan tak nilai dia. Walaupun dunia ni dia tak dimandikan, dia tak dikapankan, dia tanya gitu saja kan, tapi hanya sekadar dalam kehidupan dunia dia katakan syahid. Tapi di hari akhirat Allah Ta'ala tak nilai dia sebagai orang syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab dia jual boleh jadi ada tujuan lain lah. Ada tujuan kebenaran ataupun niat tak molek. Cuma dalam kehidupan dunia nak urus sebagai syahid lah. Tapi di akhirat Allah Ta'ala tak iktiraf kesyahidan dia. Yang kedua kita panggil syahid akhirat. Macam kita akan bicara ni lah. Syahid akhirat ni maknanya dia mati dunia ni kita urus macam biasa. Tapi akhirat Allah Ta'ala hargai dia sebagai orang yang akan menikmati pahala syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ketiga pula kita panggil syahid dunia dan akhirat, iaitu dunia dia mati syahid dalam perjuangan, kemudian kita pun tak mandi tak kapal dia, akhirat pun Tuhan nilai dia adalah syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam hadis yang saya nak sebut tuan-tuan semua, Nabi sebut ada 5 golongan yang dikatakan syahid. 4 daripadanya yang saya akan baca sini adalah tuan-tuan semua dia dikatakan syahid akhirat. Yang kelima ni adalah dunia dan akhirat. Iaitu pertama sekali Nabi sebut tuan-tuan semua ialah al-mat'un. Antara dia ni, orang yang pertama sekali yang orang yang dianggap sebagai mati syahid lah, syahid akhirat, ialah orang yang mat'un ni adalah orang yang mati kerana penyakit ta'un. Kita pernah dengar satu penyakit yang begitu bahaya lah. Kita harap Allah ni pun orang mati COVID ni, kita harap macam masuk gini, kita harap insya-Allah Ta'ala dengan kesabaran dia dan sebagainya.
Maknanya Allah Ta'ala tu semua nilai orang yang sabar berdepan dengan apa dia penyakit ta'un ni, wabak yang begitu dahsyat lah. Dan saya pernah sebut sebelum ni, pernah berlaku dalam sejarah Islam tu semua. Wabak ta'un ni pernah berlaku dulu, dikenali sebagai ta'un Amwas, asal-usul daripada Palestin dulu, di mana ramai mati di kalangan sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau tuan-tuan pergi di Jordan, satu kawasan tu ramai pada orang mati, dan dikatakan ramai di kalangan mereka adalah kesal daripada mati dengan sebab penyakit ta'un pada masa itu. Antaranya sahabat diri nama dia Mu'adh bin Jabal radhiyallahu ta'ala, kemudian anak dia dan juga orang lain. Ini tuan-tuan semua, maknanya Allah Ta'ala nilai kesabaran dia berdepan dengan penyakit yang begitu dahsyat ni. Maka mana-mana orang sabar berdepan dengan penyakit macam ni, tiba-tiba dia dimatikan, maka orang macam ni dianggap sebagai syahid di hari akhirat. Besarnya dia. Yang kedua pula tuan-tuan semua, yang dikatakan syahid akhirat ialah al-mabtun. Al-mabtun ni maknanya orang yang mati kerana sakit dalam perut. Tak kira sakit gapo pun. Tak, sakit dalam perut ni kadang-kadang banyak jenis lah sakit dalam perut ni. Kan? Sebab tu kalau dia sakit tuan-tuan semua, dia ikhtiar, ada pubat ke apa semua, tiba-tiba mati dengan sebab itulah. Dia sabar menghadapi ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyaklah kalau tengok lagi tak saya, dia kata tak kira lah gapo-gapo apa, yang penting sakit dalam perut. Dia meninggal dunia hasil daripada kesakitan tadi, maka dia juga termasuk dalam golongan yang disebut sebagai mabtun, iaitu orang yang sakit perut ni, mati sebab sakit perut ni, dia adalah salah seorang daripada orang yang dianggap sebagai syahid akhirat. Yang ketiga pula Nabi sebut sini adalah hadis ni ialah al-gharik. Al-gharik ni adalah orang yang mati tergelar air. Tak, ini benar-benar semasa tuan-tuan semua kita jumpa semua lah bagi-bagi ni, kematian dengan sebab lemah air ke apa, memang satu benda yang kita dengar semua lah. Tapi nak ceritanya tuan-tuan semua, siapa Allah Ta'ala menghargai orang macam ni. Bukan nak suruh mati dalam gelai dak, takut pakai geselai berlaku bukan ni. Takut-takut dia kata ada kelebihan ni enggak, dia geselai, dia pergi apa mandak atau bukan gitulah. Kita bala jangan cari. Walaupun maknanya ujian ke apa semua ni pahala besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita tak dibenarkan cari. Dan kita tak dibenarkan buat barang-barang gitu. Tapi kalau jadi juga dia sabar, maka insya-Allah dia adalah terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang berikut pula ialah tuan-tuan sahibu al-hadmi, iaitu orang yang apa dia ni kalaulah bangunan utuh katakanlah, dia panggil apa, tergelar dalam runtuhan bangunan ke apa semualah, runtuhan bangunan ke apa ke, tiba-tiba dia ada situ katakanlah, atau bukit balik ke apa tak kira lah, tiba-tiba dia ada situ. Orang ni kita panggil sahibul hadmi. Orang macam ni adalah orang yang juga dianggap sebagai orang yang syahid akhirat. Cuma yang saya sebut tadilah, maknanya dia tak payah apa ni, dia macam biasa juga. Dia mati kena mandi, kena kapal, kena semayam ke apa semua, cuma di hari akhirat dia dinilai apa dia ni, orang ni adalah orang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma yang penting tadilah dia menerima ujian, tak ada keadaan sabar. Tapi kalau sakit perut kemudian ada ngupak, ada kata kau apa, ada kata Tuhan, ada marah Tuhan, memang tak boleh lah, itulah. Dia menerima dalam keadaan dia redha dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi ni tuan-tuan semua, kadang-kadang bukan mudah ni kita nak terima ujian dalam bentuk kita sabar ni. Babat apa ramai orang kadang-kadang mengeluh. Tak, saya pernah cerita sebelum ni, kadang-kadang kita nak suruh dia sabar tapi dia marah pula. 3 tahun dah kawan sakit dia kata. Tak, ini kalau benar-benar gini memang tak boleh pahala lah. Yang kita nak sini adalah apabila berdepan ujian yang saya sebut tadi, maka hati dia adalah bertamatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ikhtiar dah. Tapi benda tu berlaku juga, dia serah kepada Allah Ta'ala. Ini mungkin ada hikmat di sebalik Allah Ta'ala ujian dengan benda-benda gini. Maka insya-Allah tuan-tuan semua berdasar kepada hadis Nabi ni, 4 golongan ni kalau apa dia ni berlaku pada mana-mana orang, maka insya-Allah di segi nilai yang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dia adalah sebagai apa dia ni, orang syahid akhirat. Kemudian yang kelima yang Nabi sebut ialah al-qatilu fi sabilillah. Yang kelima ni yang Nabi sebut apa dia, orang syahid tu 5 golongan ni. Tak. Dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-qatilu fi sabilillah. Iaitu orang yang dianggap sebagai apa dia ni mati syahid juga ialah orang yang apa dia ni, orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima ni tuan-tuan semua adalah apa dia ni, orang ni adalah orang yang syahid dunia akhirat ni. Orang ni special lagi lah.
Dia habis masa dia habis nyawa dia ke apa semua untuk perjuangkan perjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba dia mati dalam medan perang. Mati dalam medan perang. Sebab dalam medan perang itu semua bukan mudah kita nak sabar, kita nak kerubah segala-galanya. Nyawa ni tak ada pada orang saya sekali, kan? Tapi oleh kerana dia ni walaupun nyawa ni antara benda yang saya, tapi demi Allah Subhanahu Wa Taala, kerana perjuangan, kerana melaksanakan arahan Allah Subhanahu Wa Taala, dia sanggup pergi juga, sanggup korban juga. Maka orang macam ni cukup-cukup dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana dunia dia tak payah mani, tak payah gapo semua, kan? Kemudian akhirat dia dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyaklah hadis-hadis tentang bagaimana sambutan yang Allah sambut kepada roh orang mati syahid. Kan? Dia mati syahid, mati tu memang dah sambutan yang begitu hebat insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Darah-darah dia akan dinilai. Darah-darah dia memang akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas daripada mati syahid tu dah keampunan dah mula berlaku dah. Dah mula gerak dah keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis ni tuan-tuan semua yang saya sebut tadi, dia 4 golongan yang katakan mati syahid dunia akhirat tadi, kan? Cuma ada hadis lain juga yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, termasuk dalam kategori mati syahid akhirat juga ialah ada berapa golongan tuan-tuan semua. Dalam hadis yang kita baca tadi sebut 4. Dalam hadis lain dia tambah lagi. Siapa orang ni? Nabi kata man qutila man qutila duna damihi fa huwa syahidun. Ni man qutila duna ahli fa huwa syahidun wa man qutila duna mali fa huwa syahidun. Antara orang yang mati syahid juga syahid akhirat ni tuan-tuan semua. Saya tak sebutlah di sana syahid ada dunia akhirat tadi, kan saya dah sebut tadi. Syahid akhirat juga ialah orang yang mati kerana pertahankan harta dia. Orang mari nak ropok harta dia pertahankan. Tiba-tiba dia dibunuh katakanlah. Dia dibunuh ataupun dia dibuat siapa peringkat dia mati kerana pertahankan harta dia, maka dia juga dikatakan syahid akhirat. Kemudian wa man qutila duna ahlihi, juga orang-orang yang mati kerana pertahankan keluarga dia. Biasalah dunia sekarang orang curi mari gapo semua lemah, kan? Nak dengan anak dia ke ataupun nak gapo semua, tiba-tiba takdir katakanlah dia bertahankan benda-benda tadi, pertahankan harta milik dia, pertahankan dia ni anak dia sebagainya, tiba-tiba dia dibunuh. Maka kalau ikut dalam hadis Nabi ni sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan semua, Nabi kata orang ni juga dianggap sebagai syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala atau syahid akhirat. Itulah tuan-tuan semua antara beberapa perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita kepada kita tentang apa yang dikatakan syahid di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian lepas daripada tu tuan-tuan semua, Nabi sebut lagi amalan-amalan yang sepatut kita berlomba lah. Dalam dunia ni banyak amalan-amalan yang kita boleh buatnya. Cuma ada beberapa amalan yang Nabi pesan kita tu semua dalam hadis yang saya akan sebut ni, sambungan daripada hadis tadi yang sepatut kita berlomba. Mana Nabi sebut ni mana barang-barang mahal harga dia nya. Saya tengok Nabi sebut soson ada 3-4 perkara yang disebut lepas ni, mana ceritanya barang ni barang mahal. Yang sepatut kita ambil kesempatan untuk berlomba-lomba lah, untuk kejar apa yang dicadangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut, Nabi kata lau ya'lamun nasu ma fil nida'i was-saffil awwal summa lam yajidu illa an yastahimu lastahamu alaihi walau ya'lamuna ma fit tahjiri lastabaku ilaihi walau ya'lamuna fil atamati was-subhi la atauhuma walau habwan. Nabi sebut apa perkara tuan-tuan semua yang antara amalan yang sepatut kita pakat-pakat kejarlah. Nabi kata kalau satu orang itu dah tahu nilai atau pahala begitu besar yang ada pada beberapa perkara ni, Nabi kata nescaya dia akan berlomba-lomba untuk buat benar. Hatta kalaulah terpaksa kena ngundi pun dia sanggup ngundi lagi kerana nak kejar barang-barang tadi. Gapo dia amalan tu semua yang Nabi minta supaya kita kejar ni. Siapa peringkat Nabi kata kalau tak dapat, tak ada peluang, kalau berlakulah pengundian, nescaya dia akan mengundi. Dah pernah disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, ada satu masa dulu memang terpaksa kena mengundi sebab pakai nak berlaku barang itu. Gapo dia tuan-tuan semua? Yang pertama sekali an-nida, iaitu azan.
Kita lah ni azan ni dah kata ilah semua dak. Nak cerita katakanlah masjid kata ataupun surau-surau yang tak ada tempat azan ke, kita kena pergi awal lah kalau boleh. Cuba jadi orang yang menyeru orang. Sebab dalam hadis tuan semua, kalau kita perhati pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lah, maknanya orang yang panggil orang ni nidak dipanggil bel lah ataupun azan. Orang yang panggil orang ni antara special dia tuan-tuan semua ialah kalimah yang dia cakap tu, kalimah yang keluar daripada lidah dia tu, daripada mulut dia adalah kalimah terbaik. Sebab tu dalam Quran Allah Ta'ala sebut apa, man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Nabi kata tidak ada perkataan yang paling baik kecuali perkataan yang mengajak manusia kepada kebaikan. Maka di kalangan ulama dia tafsir, dia hurah hadis ni, kata dia antaranya adalah ucapan apa dia ni, kalimah yang keluar daripada mulut melalui azan lah. Azan kita panggil, kita sebut, kita membesarkan Allah Ta'ala, kita panggil orang semaya, kita panggil orang supaya mari untuk mendapat kejayaan dan sebagainya. Tak, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Ini kalimah yang bukan kalimah biasa tuan-tuan semua ni. Dan kalimah yang kita ucap semata-mata untuk ajak manusia membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apatah lagi baik subuh dah. Baik subuh ni gerak orang pula tu. Gerak orang pula kemudian ajak manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebenarnya tuan semua, kalau kita bicara bab azan ni, dan kita dah bicara pun sebelum ni pun, besar sangat nilainya macam saya sebut tak inilah. Antara juga tuan-tuan semua dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Nabi kata al-muazzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Antara kelebihan orang azan ni ialah dia tekak dia panjang di hari akhirat. Tekak panjang ni bukan hak jirafah tu, hak apa nampak tak molek tu dak. Tekak panjang ni maknanya orang yang apa dia sentiasa tengok akan dapat rahmat Allah Taala di hari akhirat. Okey. Orang yang sentiasa apa dia dapat tengok tinggi kan, ibarat macam itulah. Okey, dengan kata lain dia akan diberi rahmat yang begitu banyak di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Bukan mudah tu kalimah-kalimah gini ni. Ada setengah orang nak bel pun tak boleh, kadang-kadang orang ni puluh ada suruh bel pun tak boleh. Tak jadi tukar pun ada juga kadang-kadang ada. Dia tak biasa sekali. Hatta nak bel kepada cucu pun tak boleh, kena panggil orang lain kadang-kadang. Itu tu masalah juga berlaku masyarakat lah. Itulah tuan-tuan semua nak ceritanya, saya tak sulah panjang lah. Maknanya bel ni antara apa dia nilai paling besar disebut dalam hadis ni. Sebab tu Nabi kata ni antara amalan yang Nabi minta supaya kita pakai kerja. Kalau kita ada kesempatan bel, kita bel lah. Dan sebab besar sangat nilai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua pula yang Nabi minta supaya kita berlomba-lomba juga ialah dia panggil safil awal, iaitu saf yang pertama. Saf lepas tu email lah, saf yang paling berkat dia panggil. Sebab tu dalam Islam saf pertama ni bukan milik orang ni, tak, milik orang mari awal. Tak boleh kawan tu puh lama lah saf pertama, tak boleh, dia tak boleh gitu lah. Sebab tu dalam Islam saf pertama adalah saf bagi orang yang mari awal. Tapi itulah tempat kita ni dia bagi hal belakang tu, sebab mudah nak klik kalau gimana. Kalau hari Jumaat tu kadang-kadang agak belakang ramai kadang-kadang kita nak lalu payah kadang-kadang. Tengok depan kosong lagi. Ini masalah pak kita lah. Saya tengok satu budaya yang tak berapa sihat pak kita ni gitulah. Tapi kalau tanah Arab tu semua dia lain sikit. Dia gedepan gitu. Tak tahulah sebab ke apa. Nak kata tak tahu pun saya rasa orang nak mengajar banyak dah. Cuma pesing ya lah kalau gimana. Kita tak setia lah. Tak pesing. Okey. Kemudian tuan-tuan semua yang ketiga pula ialah yang Nabi sebut sini ialah dia panggil apa dia? At-tahjir, amalan yang ketiga ialah amalan yang diminta supaya segera ni amalan segera pergi beribadat, pergi sembahyang lah. Segera. Dia panggil apa dia ni tahjir, maknanya dia panggil apa dia al-musara'ah ataupun segeralah pergi sembahyang. Ada setengah orang kadang-kadang tahiyat sokmo, tahiyat akhir sokmo kadang-kadang lagi. Memang jadi mazhab dia dah. Kalau nak kenal dia kan memang akhir sokmo lah. Tapi kalau sekali nak bagaimana kan. Tapi nak cerita tu semua dalam hadis ni memang cukup besar sebenarnya rupa-rupanya amalan kita segera pergi ibadat ni. Amalan-amalan gini tu semua kadang-kadang ni amalan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita semua ni. Walaupun kita tak ngaji banyak kan, kadang-kadang nak ngaji, nak jadi ulama semua payah kan, payah kita nak buat, nak ngajar, nak gapo semua. Tapi benar-benar gini tu antara amalan terbuka yang Nabi bagi kepada kita semua. Sebab tu selalu saya sebut bahawasanya amalan Nabi ajar kita memang sesuai untuk semua peringkat manusia.
Dan mulia maknanya belum mendapat kemuliaan walaupun maknanya dia ni tak hebat macam orang lain pun, dia boleh beramal ke mana-mana gini. Contohnya ialah apa dalam hadis ni ialah apa dia mari resah pertama, kemudian dia tukar beg, kemudian yang ketiga pula ialah dia segera mari semaya. Okay, segera mari apa dia orang segera mari semaya ni tuan-tuan semua adalah antara tanda apa dia panggil orang ni adalah orang yang apa dia ni suka, orang ni adalah orang yang memang utamakan Allah Subhanahu wa taala. Saya nak buat satu hadis Nabi dah tuan-tuan semua berkaitan dengan orang yang segera semaya ni ataupun apa dia ni pergi semaya segera untuk semaya Jumaat dan sebagainya. Dan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini pernah kita baca sama dah, iaitu tak apalah saya ulas sekali lagi, salatul rajuli fil jama'ati tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dha'fan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan semaya satu orang ni berjemaah, makna berjemaah ni kena pergi awal lah. Kalau ke mana? Orang semaya jemaah ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam digandakan pahala dia kalau berbanding dengan semaya di rumah dia. Biasa semaya rumah ni lewat kalau ke mana. Tak nak ceritanya segera dia pergi sehingga dia dah semaya jemaah di masjid. Di segi nilai yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada 25 kali ganda. Ada riwayat mengatakan 27. Sebab apa tuan-tuan semua? Nabi kata wadzalika annahu idza tawaddaa fa ahsana alwudu' thumma kharaja ila almasjid la yukhrijuhu illa as-salatu lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajatan wa hutta anhu biha khati'atan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia ni special sebab apa? Dia memang segera dia mari. Kan? Antara dia kata dah ambil semaya di rumah. Ambil semaya di rumah ready daripada awal lah. Sebab tu dalam Islam ni dia utama buat kerja di rumah ambil semaya ke begitu suka masjid tak sedap ke tak. Mana kalau terpakat ambil semaya di rumah kadang-kadang boleh ekonomi juga masjid mana tak. Ayah-ayah boleh simpan lama sebagainya. Nabi dia ajar kita, Nabi kata kalau maknanya siapa-siapa yang berwuduk di rumah. Orang kampung dia tak, dia suka masjid kan, dia mandi berak masjid, kadang-kadang semaya pun tak ada, kadang-kadang gitu dia suka pergi masjid gitu. Tak, dia tuan-tuan semua dia tengok dia boleh maknanya boleh sih lah kita kira dah di masjid ni kalau kita terpakat ambil semaya dah, tapi bukan maknanya tak sih buat tempat semaya, tidak. Nak ceritanya maknanya persiapan daripada rumah lagi, segera buat melalui persiapan dia di rumah. Kata dia dia ambil wuduk di rumah, kemudian dia keluar ke masjid, tak lain dia tak bukanlah semata-mata untuk cari redha Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap langkah diangkat darjat, kemudian digugurkan dosa. Kemudian Nabi sebut lagi, Nabi kata fa idza shalla lam tazilil malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musallahu. Kemudian apabila dia semaya kemudian dia ada tempat semaya lagi. Macam kita sekarang inilah, kita semaya dah subuh dah, tapi kita masih lagi duduk tempat semaya ni. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan malaikat ada doa lagi tuan-tuan semua. Allah, ini satu dia barang tak nampak belakang ni, tapi barang-barang yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, orang yang semaya kemudian dia duduk lagi tempat semaya dia. Macam kita hari ni kan, kita boleh duduk lagi 40 minit dan sebagainya. Maka dari segi special yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang macam ni adalah orang yang akan didoa oleh malaikat. Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu. Dua perkara yang didoa oleh malaikat. Pertama sekali Allah Ta'ala malaikat minta apa dia keampunan kepada dia. Yang kedua pula Allah Ta'ala malaikat minta rahmat kepada dia. Ini adalah dua perkara yang kita rasa syukur pada Allah Ta'ala lah. Kita boleh duduk di masjid ni bukan mudah. Nanti pagi ni memang nak nasi khabu, nak berapa semua kan. Memang orang minat barang-barang gitu. Ada semua orang kadang-kadang tak Assalamualaikum, pakai selalu dah duduk ada kopi kadang-kadang tak. Tapi alhamdulillah tuan-tuan semua kita diberi kesempatan boleh duduk lagi tempat semaya ni. Maka dua perkara kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapat istighfar daripada malaikat. Yang kedua pula ialah kita akan doa rahmat oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Itulah tuan-tuan semua antara amalan yang ketiga yang Nabi sallallahu alaihi wasallam minta supaya kita cakna lebih. Sebab besar sangat nilai, iaitu kita segera untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya datang berjemaah di masjid lah. Kemudian yang keempat pula ialah tuan-tuan semua ialah atamah ni semaya Isya. Kita dah sebut semua dah benda-benda gini ni. Tak, semaya Isya ni. Semaya Isya berjemaah, khususnya semaya Isya berjemaah lah. Tak, semaya Isya berjemaah. Kemudian yang keempat pula, yang kelima pula tuan-tuan semua ialah semaya subuh. Dua semaya ni sentiasa ditekan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Dan kita dah bincang panjang sebelum ni, dua semaya ni semaya yang cukup menilai. Dikatakan apa dia ni berat di kalangan orang munafik nak semaya dua semaya ni lah.
Maknanya bagi orang yang cakna dua sembahyang ni, antara benda besar sekali ialah sifat nifak dia tak ada dalam diri dia. Allah Ta'ala selamat diri dia daripada sifat nifak. Kan? Sebab tu Rasulullah kata, kalau benar-benar orang itu tahu dua tempat ni, Rasulullah kata, la atauhuma walau habwan, nescaya dia akan datang apa dia ni, mari juga walaupun dalam keadaan ngakak. Kan? Semua huduh-huduh tu biasa lah kan. Maknanya walaupun dalam keadaan ngakak, sebab nilai besar sangat dua sembahyang ni, macam kita duk sebut sama. Nabi sebut, Nabi kata walau habwan, walaupun dalam keadaan ngakak, dia bersedia untuk pergi walau macam mana sekalipun. Sebab besar sangat nilai apa dia ni, solat subuh dan solat apa dia ni, solat isya berjemaah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tuan-tuan semua yang saya rasa apa dia ni, 5 perkara yang saya sebut tadi, antara amalan yang sebenarnya kita boleh buat sebenarnya. Kan? Antara amalan yang Nabi sebut secara khusus, pakat berlomba lah, bersegeralah untuk untuk melakukan benda-benda gini. Dia tak payah, tapi dia perlu pada istiqamah. Dia tak payah, dia perlu kepada tekad yang begitu hebat tuan-tuan semua. Itulah ya Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan semua, dengan rahmat Allah Taala apa dia ni, Allah Taala Nabi ni cakna sangat kepada umat dia. Dia cuba bagi cadangan supaya apa dia, umat dia tidak ketinggalan lah untuk melaksanakan beberapa amalan-amalan yang cukup besar nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah saya rasa tuan-tuan semua untuk pagi ini, sama-samalah kita berdoa kepada Allah Ta'ala, minta Allah Ta'ala permudahkan kita untuk bertindak, untuk buat amal soleh. Dia panggil apa? Segera untuk buat amal soleh, walaupun kecil lagu mana sekalipun. Kalau benda tu benda molek, sama-sama kita doa moga-moga Allah Ta'ala bagi taufik, Allah Ta'ala permudahkan untuk kita melakukan amalan-amalan tersebut. Itulah saya rasa yang dapat saya sampaikan pada pagi ini. Moga-moga kita dapat manfaat bersama insya-Allah Ta'ala, yang baik daripada Allah dan sebarang kekurangan daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm, fathahu wa nasrahu wa nurahu wa hudah, wa na'udzu bika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dah. Alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.